Dan sebentar tadi kami membawakan perkembangan terkini berkenaan dengan kenyataan media Perdana Menteri penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga 6 bulan dan penyusunan semula baki kad kredit serta pinjaman korporat dengan jumlah manfaat bernilai sekurang-kurangnya 100 bilion ringgit kepada peminjam dan ia akan berkuat kuasa pada 1 April. Teruskan bersama kami di astroawalnya.com untuk perkembangan lanjut dan juga berita penuh berkenaan dengan keputusan ini dan juga kenyataan yang dikeluarkan ini. Dan dalam setiap tempoh krisis wujud peluang untuk memudahkan orang ramai mengharungi tempoh tersebut. Di tengah perintah kawalan pergerakan ini, tentu wujud kekhawatiran ahli keluarga yang ingin tahu aktiviti ahli keluarga mereka yang lain yang tinggal berjauhan ataupun masih bertugas dalam sektor penting negara. Dan kita bersama dengan pengasas bersama dan juga CEO Favorite, Dr. Mazlan Abbas yang membangunkan aplikasi Discover yang digunakan semasa perintah kawalan pergerakan. Dr. Mazlan, Favorite ataupun Favorite? Favorite. Okey, Dr. Mazlan teruskan berkenaan dengan aplikasi Discover ini. Saya tahu ia ada digunakan untuk menjejaki ahli keluarga yang mungkin tidak tinggal bersama dengan kita, tinggal berjauhan. Apa digunakan aplikasi ini? Sebab dalam situasi begini, sebab company Favorite ini lebih kepada IoT dan IoT sebenarnya ialah kegunaannya untuk memantau dan mengawal aset-aset yang penting. Dan aset yang paling penting dalam COVID-19 ini ialah kesihatan dan keselamatan kan. Jadi dengan alat-alat yang tertentu, sama ada kita menggunakan jam ataupun menggunakan telefon, dia boleh melihat mengesan lokasi kita ataupun kesihatan kita. Jadi dalam suasana yang kita hadapi sekarang dalam COVID-19 ini, kaum keluarga kita terpisah dan kemungkinan juga pekerja kita berada di jarak yang jauh dan susah dipantau. Dan kita lihat para bantuan petugas-petugas yang sentiasa bergerak. Jadi dengan menggunakan aplikasi Discover di _SCOBR yang kita telah letakkan dalam Android dan iOS App Store, sebenarnya dia boleh memantau kumpulan-kumpulan atau family mereka. Jadi dengan kita menjemput mereka dalam kumpulan kita dalam app kita, kita boleh mengesan dan pergerakan seharian mereka. Jadi dia juga boleh memberi amaran ataupun memberi pemberitahuan dan mengira sebenarnya atau sebab kita membuat satu geofencing. Bila kita geofencing di rumah itu, kita tahu berapa orang berada di rumah. Kalau kita geofencing di pejabat, kita tahu berapa orang duduk di pejabat. Kalau di hospital, berapa orang di hospital. Jadi bila dia keluar daripada hospital, kita boleh mengira siapa di dalam dan siapa di luar kawasan tersebut. Dan kita juga boleh membantu dengan membuat jadual tertentu, kita boleh berkongsi dalam kumpulan dan kita boleh buat pengumuman sekiranya ada berlaku sesuatu yang kita hendak maklumkan kepada keluarga-keluarga kita yang dari jauh. Jadi kalau dia perlukan macam SOS katakan, kita boleh tekan satu button dan dia boleh memberi tahu kepada pihak-pihak yang tertentu yang bertanggungjawab atau yang berkuasa lah. Dan sekiranya seseorang itu hilang ataupun kita perlu mencari dia, sekiranya dia menggunakan Discover ini, kita boleh mencari lokasi dia. Kalau lokasi sekiranya dia diperlukanlah. Itulah kegunaan Discover yang pada mulanya kita gunakan ini untuk travelling dan tourism. Tapi saya lihat dalam suasana PKP ini, Discover adalah paling sesuai untuk kita memantau dan merasakan tidak kebimbangan kita bahawa keluarga kita sentiasa berada di rumah dan kerja kita dan itu selamat. Okey, dan tadi Doktor kita melihat kepada peluang inovasi di waktu yang mencabar pada ketika ini, tentunya wujud banyak lagi peluang permintaan untuk penghantaran makanan, permintaan seperti untuk mengesan ahli keluarga yang Doktor lakukan. Bagaimanakah minda tersebut harus digunakan dan juga apakah kekangan inovasi dalam tempoh mencabar ini? Jadi sebenarnya semua startup menghadapi situasi di mana mereka sedang membuat satu perkhidmatan. Dan perkhidmatan yang paling sesuai sekali apabila menghadapi masalah yang besar. Bila masalah yang besar, inovasi akan tercetus. Bila inovasi akan tercetus pada masalah yang kita perlu selesaikan. Tetapi kekangan yang paling besar bagi startup yang mempunyai inovasi yang baru. Kalau kita lihat Geoffrey Moore, dia ada satu dipanggil Crossing the Chasm. Dia ada satu curve tu. Sebab innovator ni, orang yang paling awal, 2.5% mereka adalah yang berani. Mereka startup ni berani untuk membuat sesuatu yang baru. Tetapi hanya 13% saja yang sanggup menjadi pengguna yang pertama.
Jadi kita nak mencari pengguna-pengguna yang pertama ini. Siapakah mereka? Adakah mereka sanggup menggunakannya, sanggup membelinya ataupun sanggup diguna pakai dalam seharian. Jadi ini yang diperlukan dalam suasana seperti COVID-19 ini. Okey. Jadi kita perlu lihat bahawa startup ini mempunyai kecepatan lebih cepat bila membina ataupun membangunkan sesuatu inovasi. Okey. Jadi kalau company yang besar mereka agak lambat. Okey, Doktor mungkin Doktor boleh kongsikan secara ringkasnya berapakah jumlah muat turun dan juga respon kepada mereka di luar sana, paling ringkas ke Doktor? Masih lagi sikit sebab kami launch pada 18 bulan hari itu, Okey. masa lockdown. Kami hanya 300 baru. Jadi kami ingin war-warkan. Jadi alhamdulillah kalau boleh, kita war-warkanlah supaya semua pakai. Okey, terima kasih pengasas bersama dan juga CEO Favorite, Dr. Mazlan Abbas yang membangunkan aplikasi Discover yang digunakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan untuk melihat kepada jumlah individu dan juga di manakah lokasi individu termasuk ahli keluarga dan juga pekerja di sebuah pejabat tersebut. Sedikit perkembangan luar negara sebelum kita akhiri niaga awal ini pada pagi ini. Saham di Bursa Amerika mencatatkan kenaikan mendadak selepas Kongres menyatakan semakin hampir untuk mencapai kata sepakat berkenaan pakej ransangan $2 trilion. Indeks Dow Jones ditutup meningkat 11% kepada atas paras 20,000 mata. Dalam masa yang sama, wujud perbincangan dan kenyataan daripada pemimpin di Amerika untuk menyambung kembali operasi dan juga ekonominya dengan pantas. Ini turut memberikan lonjakan kepada pasaran saham di Asia yang mencari petunjuk baru untuk menyokong dagangan. Kita ambil kembali kenyataan media Perdana Menteri. Paling ringkas sekali, penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga 6 bulan dan penyusunan semula baki kad kredit serta pinjaman korporat dengan jumlah manfaat bernilai sekurang-kurangnya RM100 bilion kepada peminjam akan bermula pada bulan April ini. Kami akan bawakan laporan penuh tersebut dalam Buletin Awani dan juga Awani ataupun astroawani.com dalam jam-jam akan datang. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Riza Zulkafli. Salam hormat.